Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai-bagai nikmat yang mana andainya ingin kita hitung dan kita kira nikmat yang Allah berikan itu, nescaya kita tak mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala merekodkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan sekiranya kamu ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, nescaya kamu tidak mampu menghitungnya. Begitulah banyaknya nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat yang paling besar sekali ialah nikmat iman dan juga Islam. Jadi kita pada hari ini, sebagaimana yang Tuan Iman sebutkan tadi, tengok kes semakin meningkat, negeri Selangor pun ada semakin meningkat. Jadi kita berdoalah kepada Allah SWT, moga Allah memberikan keselamatan pada kita semua, insya-Allah, supaya jangan kluster masjid, kluster surau ni akan lahir lebih banyak. Saya di Meru, saya duduk kat Meru, so kluster Meru tu dah ada satu surau lah. Semua orang tahu kan. Bukan dia isu dia, bila isu agama ni dia sensitif kan. Agama silap sikit je orang akan nampak buruk kan. Bukan salah jemaah yang datang, tapi bila benda tu di kontak kan, kita tak salah apa-apa pun, tapi bila dia kontak menyebabkan surau tu ditutup, masjid tu ditutup. So kita kena ambil berat lah, sebagaimana ingatkan Imam tadi, dia suruh pakai mask, penjarakan tu kita kena jagalah supaya image Islam, image tempat-tempat agama kita ini tak ada orang ambil kesempatan untuk memburukkan. Kalau mula gitu kita sebut dengan kluster tabligh, alhamdulillah dah tutup dah kluster yang pertama tu. Jadi kita jagalah sebaik mungkin. Dia tak perlu kita buat silap, tak perlu kita buat salah, tapi nak jadi tu kita kontak pun cukup dah. Dengan masjid-masjid dia tutup kan. So SOP dia pun begitu. Jadi insya-Allah hadirin hadirat dikasihi sekalian, kuliah kita yang terakhir ialah pada 7 bulan 8 yang lalu. So bulan 9 kita tak ada kuliah, dan bulan 10 ini kuliah kita yang seterusnya. Jadi kita membincangkan dalam disiplin ilmu qiraat. Kita menggunakan asasnya kitab Mabahis fil Ulumil Qiraat. Itu kitab asasnya. Maka yang kita bincangkan adalah dalam bentuk bacaan dan juga praktikalnya. Dan dalam ilmu qiraat ni, sebagaimana yang saya sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita membahaskan dalam bacaan mulai tariq Asy-Syatibi. Tariq Asy-Syatibi ni maksud dia mazhab lah, macam mazhab aliran, nama dia aliran Asy-Syatibiyah. Itu yang kita pelajari. Dia ada dua aliran yang besar yang disebut sebagai aliran Asy-Syatibiyah dan juga aliran Al-Jazariyah. Dua aliran. Yang ni mazhabnya mazhab Asy-Syatibi. Jadi apa yang telah kita belajar, yang telah kita bincangkan ialah surah Al-Fatihah. Kita telah membincangkan, telah membaca bacaan yang pertama Imam Nafi'. Kita dah sebut, kita dah bincangkan dengan dua orang perawi dia, Qalun dan juga Warsh. Ini kita dah bincangkan. Dan yang kedua kita telah bincangkan juga imam yang kedua, Imam Ibnu Kathir. Dua orang perawi dia, Al-Bazzi dan juga Qumbul. Dan pada bulan 8 yang lalu kita membincangkan imam yang ketiga, iaitu Imam Abu Amru Al-Basri, orang Basrah. Dua orang perawi dia, Ad-Duri dan juga As-Susi. So kita dah ada bacaan yang Malik Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik pun kita dah bincang. Itu merupakan imam yang ketiga telah kita bincang. So dah ada 3 imam kita bincang. 1, 2 dan juga 3 imam kita dah bincangkan. So imam qiraat ni yang daripada mazhab Syatibi ni, aliran Syatibi ni, semuanya ada 7 orang imam. So 3 orang kita dah bincangkan. Pada malam ini kita akan masuk imam yang keempat, iaitu Imam Ibnu Amir. Ini imam yang keempat. Nama imam dia Imam Ibnu Amir. Ibnu Amir ni dia orang Syam. Nama dia Abdullah bin Amir. Disebut sebagai Ibnu Amir.
imam yang keempat, imam daripada Syam. Dan dua orang perawi dia, yang pertama bernama Hisham, itu perawi dia yang pertama, dan kedua perawi dia bernama Ibnu Zakwan. So dua orang perawi kepada imam yang keempat ini. Setiap imam tu ada dua orang perawi dia. So perawi yang pertama ialah Hisham. Tu perawi dia yang pertama. Perawi dia yang kedua Ibnu Zakwan. So kita membincangkan dalam surah Al-Fatihah. So kita tengok bacaan yang perawi dia yang pertama ni bagi Hisham ni bagaimana bentuk bacaan dia. Yang pertama kita tengok pada perkataan Malik Yaumiddin. Pada perkataan Malik Yaumiddin ni, so Hisham ni dia meriwayatkan pada Ibnu Amir dengan bacaan tanpa panjang pada Malik tu. Disebut sebagai hasful alif. Imam Asy-Syatibi menyebutkan wa Malik Yaumiddin rawihi nasirun. Yang membaca dengan panjang hanyalah ra dan juga nun. So di ini termasuk Ibnu Amir ni termasuk yang membaca dengan pendek. Malik Yaumiddin, satu tempat. Yang pertama. Kemudian yang seterusnya pada huruf sad as-sirat. Sebelum ni dia ada khilaf pada sirat. Kalau tuan-tuan beringat balik, kita ada sirat dibaca dengan sin dibaca oleh kumbul. Itu yang disebutkan wa indas sirati was-sirati li kumbula. Maksudnya bagi rawi kumbul dia membaca dengan sin. Kita dah pernah baca dengan sin. Tetapi bagi Hisham ini dia membaca dengan huruf sad. Pada as-sirat yang ada alif lam, ataupun pada yang kedua yang tak ada alif lam, dia baca dengan huruf sad. Itu tempat khilaf yang kedua dan juga ketiga. Kemudian yang keempat pada perkataan alaihim. Alaihim ni bagi Hisham, sama ada alaihim yang pertama ataupun alaihim yang kedua, dia membaca dengan alaihim, bukan alaihum, bukan alaihim. Sebelum ni kita dah baca dengan riwayat daripada Qalun, dia baca dengan alaihimu. Kita dah baca juga bacaan daripada qiraat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir pun dia baca dengan alaihimu kan. So bagi imam yang keempat ni Ibnu Amir, perawi dia yang pertama Hisham, dia membaca dengan alaihim. Itu disebutkan dalam dalil dia, alaihimu ilaihimu hamzatun waladaihimu. Yang baca dengan alaihum ada nama dia Hamzah. Kita akan jumpa lepas ini. So khilaf dia bagi imam yang keempat ni, kat mana khilaf dia? Hanya satu tempat aja. Pada perkataan Malik, dia baca dengan pendek, dia tak baca dengan panjang. Tempat lain semua sama. Dan juga bagi Hisham ni, Hisham ni dia dua orang perawi. Pertama Hisham, yang kedua ialah Ibnu Zakwan. So antara Hisham dan juga Ibnu Zakwan ni, dia punya bentuk bacaan dia sama. Dia tak ada beza. Sebelum ni kita ada beza kan. So yang ni dia sama. Maksudnya Imam Ibnu Amir, imam yang keempat ni, dia mengajarkan surah Al-Fatihah kepada dua orang perawi dia ni adalah dengan wajah bacaan yang sama. So sikit dia beza dia. So kita ambil bacaan ni, saya baca, tuan-tuan ikut ke belakang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, habis bacaan. Bacaan yang pertama iaitu rawi yang pertama kepada Imam Ibnu Amir itu bacaan Hisham. So ada satu tempat je khilaf dia. Malik Yaumiddin dia baca dengan
pendek, Malik Yaumiddin. So bentuk bacaan ni kita ni nama dia bacaan ifrad. Satu-satu imam kita baca. Cuma perkataan alaihim tu kita berhati-hatilah, jangan baca dengan alai. Dia boleh sebut alaihim, him tu dia jadi macam bunyi imalah. Kalau alaihim dia bagi bawah tu dia sudut sebutan yang lahjah yang tepatlah. Alaihim, him, alaihim. So kita biasakan dengan antara HEM dengan HIM kan. So dari sudut ketepatan dia HIM tu lah lebih tepat lah. Kalau kita sebut ghairi, macam ghairil kan, macam kata ghairi ni kata ghairil, antara REL dengan RIL. So kita guna RIL. Jadi ghairil dia nipis lah. Kalau kita baca dengan ghairil ril, itu ril tu itu ril kereta api kan. Tu ril kereta api, dia bagi bawah ni ghairil, dia ni nipis. Kalau ghairil, ril tu disebut sebagai imalah, salah satu bentuk. So dia sudut ketepatan itu tak kemas lah, bukan kita salah, ketepatan dia sudut lahjah sebutan tu. Dia bagi bawah ril tu lebih tepat lah. Okey, habis Hisham. Kemudian kita masuk rawi dia yang kedua, iaitu Ibnu Zakwan. So Ibnu Zakwan ni adalah perawi yang kedua bagi Imam Ibnu Amir. Ini imam yang keempat, perawi dia yang kedua. So bentuk bacaan dia ada beza tak dengan Hisham? Tak ada. Bacaan dia sama. Hanya pada perkataan Malik ni dia baca dengan pendek, tak ada panjang. Lain tu semua sama dengan sad, alaihim sama. Okey, kita ambil bacaan dia. Dari sudut adab dia macam ifrad tu kan, kita kena ambil kan. Okey, saya baca ikut kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okay, alhamdulillah. So habis bacaan bagi imam yang keempat. So imam yang keempat ni kita tak rasa susah sangat sebab sikit aja beza dia. Pada riwayat Malik. Dalil dia wa Malik Yaumiddin rawihi nasirun. So habis dah 4 imam. Kita masuk kepada imam yang kelima. Imam yang kelima ialah Imam Asim. Imam Asim. Ini yang nombor 5, Imam Asim. Dia ada 2 orang perawi dia. Yang pertama bernama Syu'bah, yang kedua bernama Hafs. Syu'bah dan juga Hafs. 2 orang perawi kepada Imam Asim. Dan Quran yang kita baca sekarang ni, itulah Quran dengan riwayat Hafs. Yang kita baca tu ialah riwayat daripada Hafs. So perawi dia yang pertama ialah Syu'bah. So apa bentuk bacaan dia? Bacaan dia memang sama dengan bacaan kita yang biasa. So maksudnya Asim dia mengajarkan 2 orang anak murid dia, iaitu Syu'bah dan juga Hafs dengan wajah bacaan yang sama. So tak ada beza. Macam bacaan kita biasa. Cuma di sudut dalil tu Imam Asy-Syatibi menyebutkan wa Malik Yaumiddin rawihi nasirun. Yang membaca dengan Malik, panjang Malik itu ialah ra itu Kisai dan juga nun itu ialah rumus bagi Asim. So dia baca dengan Malik kat situ.
Kemudian pada buat tafsirat, dia baca dengan huruf sad macam bacaan kita biasa juga. Kemudian alaihim pun alaihim, dia tak ada wajah alaihum kat situ. So kita ambil bacaan seluruh ni bacaan biasa lah. Tak ada beza. Asim ni dia merupakan imam qiraat dekat Kufah. Asim al-Kufi. Nama dia Asim bin Sulaiman al-Kufi, seorang Kufah. Dia ada 3 orang imam yang sana. Asim, Hamzah dan juga Kisai. 5 imam ni, imam yang ke-5, ke-6, ke-7 ni semua daripada orang Kufah. Tadi yang ke-4 ni daripada Syam, Asyami, Ibnu Amir Asyami. Yang pertama Imam Nafi'. Nafi' ni Madinah, dia daripada Madinah. Nafi' al-Madani. Kemudian daripada Madinah dia naik imam yang kedua, Imam Ibnu Kathir. Ibnu Kathir al-Makki, orang Mekah. So Mekah, Madinah ke Mekah. Yang ketiga Imam Abu Amru al-Basri ke Basrah. Yang ketiga. Yang keempat Ibnu Amir Asyami ke Syam. Kemudian yang kelima Asim, yang keenam Hamzah, dan yang ketujuh Kisai ialah daripada Kufah. So ada berapa tu? Ada Madinah, ada Mekah, ada Basrah, ada Syam, dan juga ada Kufah. So ada 4, 5. Ada 5 daripada bahagian-bahagian. Dan yang Kufah punya ni ada 3 orang imam. 3 orang imam yang dipilih daripada Kufah. Mereka ni imam-imam ini, kalau kita tengok di sudut sejarah susunan dia, satu pertama Nabi SAW. Itu label yang pertama lah. Dia wahyu daripada Allah kepada Jibril bawa sampai kepada Nabi SAW. Nabi bacakan kepada para sahabat. So sahabat dapat bacaan tu, sahabat ni akan dihantar ke wilayah-wilayah Islam. Itu sahabat ada yang duduk di Makkah, ada di Madinah, ada di Kufah, Basrah, Syam. Jadi sahabat-sahabat ni pergi ke negara-negara Islam ni, tu dia mengajar. Bila dia mengajar, lahirlah anak-anak murid dia. Macam ni tadi kita tengok imam yang keempat, Ibnu Amir. Mereka ni bukan di kalangan sahabat. Mereka ni terdiri daripada jalur golongan tabi'in. Kebanyakannya tabi'in dan juga tabi'in. Super Ibnu Amir ataupun Asim, mereka daripada jalur tabi'in, yang mana mereka ni mengambil bacaan daripada sahabat. Siapa yang buat kerja ni? Yang susun ni, ambil semua imam ni, pandai ni jadi imam, dia jadi perawi. Siapa yang buat kerja ni? Yang buat kerja ni ialah Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid lah yang mula memperkenalkan 7 orang imam, 2 orang perawi, disiplin ilmu bacaan ni. Imam Ibnu Mujahid, dia meninggal 324 Hijrah. Jadi dia yang susun. Dia meninggal 324 Hijrah. Ibnu Mujahid ni banyak lagi imam-imam sebelum dia yang ada. Tapi bila dia ni seorang Ibnu Mujahid ni orang yang hebat, ilmu qiraat dia pun power, dia pun rapat dengan pemerintah, maka dia dapat memperkembangkan majahad susunan yang disusun. Dia tak masuk nama dia dalam tu, tapi dia pilih orang-orang ulama daripada golongan tabi'in ni, dia ambil sebagai imam, dan setiap imam tu dipilih 2 orang perawi. Bila disebut perawi macam ni Syu'bah, perawi kepada Asim. Perawi ni kita tak boleh kata dia anak murid. Perawi ni tidak semestinya anak murid. Kalau anak murid maksudnya dia belajar daripada guru dia direct. Tetapi perawi ni boleh jadi dia anak murid, dan juga boleh jadi dia anak murid kepada anak murid. Ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid macam mana dia pilih tu? Dia tengok macam dekat Kufah. Kat Kufah dia tengok di zaman 200-300 Hijrah dulu, zaman perkembangan Islam, maka ketika itu dia tengok dari sudut bacaan Quran ni dia akan ada tok guru besar dia. Tok guru besar dia siapa? Kalau macam kita kat Malaysia ni tengok bacaan, kalau kita katakan fiqh, mufti mana yang nampak ke depan sikit kan, banyak cakap, banyak anak murid dia, maka itulah yang dipilih oleh Ibnu Mujahid. Dia menjadikan ini menjadikan sumber rujukan. Maka dia pilih dekat Kufah itu Asim, imamnya Imam Asim. Kalau Syu'bah ni memang direct. Syu'bah ni memang diambil bacaan daripada Asim. Begitu juga dia tengok dekat Kufah, siapa lagi? Dia tengok Hamzah Al-Zayyad. Ini maksudnya dia ada madrasah, tok guru besar, ramai pengikut dia. Cara dia nak pilih tu disebut sebagai al-ikhtiyar. Maka dia pilihlah Hamzah.
Hamzah tu pilih juga apa perawi dia. Juga Al-Kisai dipilih imam yang ketujuh. Supaya juga dia tengok dekat Syam, siapa yang hebat. Dia nampak yang hebat ialah Ibnu Amir, maka dia pilihlah Ibnu Amir dengan dua orang perawi dia, Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Siapa yang buat kerja tu? Ibnu Mujahid. Jadilah satu disiplin ilmu yang lengkap. So kenapa dekat Kufah ni banyak ramai yang bertiga orang? Antara sebab Ibnu Mujahid ni dia orang Iraq, dia pun sebelah Kufah juga kat sana. Jadi tempat dia belajar tu banyaklah ulama yang dia pilih. Itu berdasarkan ikhtiar, maksudnya pilihan Ibnu Mujahid sendiri. Sebab dalam kitab dia, Ibnu Mujahid dalam kitab dia As-Sab'ah, dia menyebutkan, aku memilih 7 orang imam ni berserta dengan perawi-perawinya, bukanlah aku mengatakan bacaan-bacaan riwayat yang lain tu salah, tetapi ini yang aku tahulah, yang aku jumpa. Sebab itu kita lepas ni nanti kita akan belajar Tariq Ibnul Jazari pula, bagaimana benda tu terpecah ya. Okey, kita ambil bacaan Syu'bah. So Syu'bah ni bacaan dia sama biasa, dari sudut adab ni kita ambil tuan-tuan sama ikut kat belakang, bacaan biasa je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bacaan kita yang biasa, iaitu perawi yang pertama bagi imam yang kelima. Imam Asim, bacaan dia bacaan kita yang biasalah, tak ada beza. Kemudian seterusnya kita ambil bacaan Hafs. Ini Quran yang kita tulis sekarang ni dengan riwayat Hafs. Ini perawi yang kedua bagi imam yang kelima. Ini yang biasa kita baca. Malik tu pendek, alaihim, sirat dengan sad, alaihim semua biasa. Maksudnya jalur daripada Tariq Syatibi, begitu wajah bacaan dia pada surah Al-Fatihah. Dan inilah boleh dikatakan hampir 80 ke 90% dekat muka bumi ini membaca dengan riwayat Hafs an Asim. Ada sebahagian yang membaca dengan riwayat Qalun, ada yang membaca dengan Warsh, ada yang membaca dengan Abu Amru tu di sebelah Jazair, sebelah Maroko sana, sebelah Sudan sana ada sikit, sebelah Yaman ada sikit, tapi tak banyak yang membaca dengan riwayat lain. Yang keseluruhannya memang kebanyakan membaca dengan riwayat Hafs. Dan kalau kita tengok Imam Asim ni, rawi dia yang pertama, perawi dia Hafs ini, nama dia ialah Abu Umar Hafs bin Sulaiman. Nama dia Abu Umar Hafs bin Sulaiman. Nama dia Hafs bin Sulaiman. Daripada dia ni, daripada Hafs ni, nak sampai ke yang dikatakan dengan Asy-Syatibi ni, dia ada sebanyak 9 orang. Di sini kita sebutkan ini Hafs yang pertama, Hafs. Ini yang pertama. Hafs ni dia meninggal 180 Hijrah. Hafs. Bawah dia ni sekarang ni dia ada istilah di imam. Istilah di imam. Imam ni Imam Asim. Imam Asim. Bawah imam ni dia pergi kepada Hafs, yang ni kita sebut dia sebagai perawi.
Maksudnya anak murid kepada Asim ini, Hafs ni dia panggil perawi. Ataupun seorang lagi Syu'bah tadi, Syu'bah yang ni juga kita sebut dia sebagai apa? Perawi. So dua orang perawi dia. Hafs ni bawah daripada dia ni, bawah daripada dia anak murid dia. Anak murid 1, anak murid 2, anak murid 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bawah je daripada Hafs ini, semua ke bawah ni anak murid dia. Jadi anak murid dia akan ada anak murid, akan ada anak murid, akan ada anak murid. Banyaklah anak murid dia. Bawah daripada Hafs ni kita sebut dia sebagai turuk. Turuk ni maksudnya jalan-jalan. Tapi bila kita sebut Asy-Syatibi, maksudnya ada satu jalan aja. Dia sebut juga Tariq. Tariq ni satulah. Tariq ni satu jalan. Turuk tu banyak jalan. Jadi mazhab yang kita baca ni adalah mazhab Asy-Syatibi. Yang nombor 9 ini ialah Imam Syatibi. Ini Syatibi. Syatibi dia meninggal 590. Yang pertama ni tadi Hafs, yang kedua tu Ubaid bin Sabah. Ini dia meninggal 235. Ubaid bin Sabah. Yang ketiga Abdul Abbas, dia meninggal 307. Ni semua ni disebut turuk. Kemudian Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Hashimi, dia meninggal 368. Kemudian bawah dia Tahir bin Abdul Mu'in bin Ghalbun, dia meninggal 399. Lepas itu dia masuk Abu Amru Ad-Dani. Abu Amru Ad-Dani ni 444. Lepas Abu Amru Ad-Dani ni dia ada anak murid Abu Daud. Abu Daud dia meninggal 496. Lepas Abu Daud ni dia turun kepada Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Huzaid 564. Kemudian 590 yang ke-9. Yang ke-9 ni disebut sebagai, inilah yang kita ambil bacaan. Maksudnya dia punya susun galuh dia tu daripada Imam Asy-Syatibi. Dia punya mazhabnya, mazhab Syatibi. Jadi Imam Syatibi ni dia ambil bacaan daripada orang sebelum dia. Orang sebelum dia ada 9. Daripada Hafs ni, Hafs ni dia menjadi perawi, istilah dia perawi. Kemudian kepada Asim Imam ni, Hafs ni nak sampai kepada Imam Asy-Syatibi ni ada 9 nama kat situ. Nak sampai kepada 9 nama. Hafs ni dia meninggal 180. Ini golongan tabi'in. Yang ni Asim ni tadi dia tabi'in. Turun kepada Hafs ni tabi'in. Kemudian dia turun lagi 235 300 sampailah 590 Al-Imam Asy-Syatibi. Itu yang kita baca Quran tu, mazhabnya Asy-Syatibi. Jadi dia Imam Syatibi ni dia menazamkan satu syair, nama dia Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Dari kitab dia, bersyair itulah dia menceritakan tentang bagaimana bentuk-bentuk bacaan yang diambil ikut tok guru dia susun galuh sampailah kepada Hafs, sampailah kepada Asim. Jadilah dia ni kita sebut sebagai Tariq Asy-Syatibi. Kenapa dipilih Syatibi? Kenapa tak pilih orang sebelum dia? Kenapa tak pilih yang ni? Kenapa tak pilih ni? Ataupun kenapa tak pilih anak murid kepada Syatibi? Sebab Imam Syatibi ni lah merupakan imam yang 500 hijrah, dekat 500 hijrah, imam yang paling masyhur dalam bidang ilmu qiraat. Dan apabila lahirnya Imam Syatibi ni, dia dengan nazam dia, dengan kehebatan ilmu dia, dengan kepakaran dia ilmu qiraat, ilmu tajwid dia, seolah-olah menafikan imam-imam yang lain. Yang pertama. Yang kedua, bila lahir je Imam Syatibi ni dengan manhaj dia, orang semua berkiblat pada dia. Orang semua berkiblat pada dia. Apa yang dia tulis, apa yang dia nukilkan, ulama-ulama selepas Imam Syatibi ni 600 hijrah As-Sakhawi ada, itu anak murid kepada dia. Ada 600 700 hijrah, ada lagi anak murid dia selepas dia. Mereka ni semua dia ngambil bacaan ikut jalur Syatibi. Walaupun sebenarnya banyak lagi jalur-jalur lain daripada Asim ni. Sini banyak lagi anak murid lain. Dekat Hafs ni dia pecah lagi, banyak lagi. Tetapi yang masyhurnya Syatibi, jadi semua ikut Syatibi. Macam sekarang dah lah, kalau kita katakan saat ni, kalau orang tengok fiqh, tengok Yusuf Qaradawi. Bila Yusuf Qaradawi cakap tu, semua orang macam dengar ikut kan.
Tengok Syekhul Azhar kan, Ali Jum'ah cakap, Dr. Ali Jum'ah cakap ke, Tontawi cakap kan. Jadi orang-orang yang figure-figure yang besar. Begitulah yang berlaku pada Imam Syatibi. Jadi dia lah yang masyhur, dan dia pula memang hebat di sudut ilmu, sudut nazam, di sudut ilmu qiraat dia. Imam Syatibi. Kemudian daripada 590 ni, ni 590 ni Imam Syatibi. Selepas 590 ni, Imam Syatibi ni dia ada anak murid. Anak murid dia Ali bin Syuja' Al-Ahbasi. Dia ada satu anak murid dia. Kemudian anak murid dia yang kedua ialah Muhammad bin Ahmad. Kemudian yang ketiga Abdul Rahman bin Ahmad Al-Baghdadi. Kemudian yang keempat ialah Abul Khair Muhammad bin Muhammad Ibnul Jazari. Ibnu Jazari. Yang ni dia meninggal 833 Hijrah. Sekarang ni kita ada dua mazhab yang besar. Satu disebut sebagai mazhab Asy-Syatibi yang 590 meninggal, dan yang kedua ialah mazhab daripada Imam Ibnu Jazari yang meninggal 833 Hijrah. Jadi daripada Syatibi ni sampai ke Ibnu Jazari ni ada lagi 1, 2, 3, 4 orang. Ada 4 orang. Jadi lahirlah mazhab yang kedua, mazhab Ibnu Jazari. Apa beza dia di antara Ibnu Jazari dan juga Syatibi ni? Jadi Ibnu Jazari ni dia mengumpulkan turuk yang banyak. Kalau kita katakan macam ni tadi, dia satu line je kan, seorang-seorang satu je periwayatan. Maksudnya daripada sini orang ni ambil daripada orang ini, ajar satu. Tapi Ibnu Jazari ni dia pula dia ambil daripada Syatibi ni, line yang ni memang dia ambil. Kemudian dia ada lain-lain ni. Rawi-rawi yang lain ni banyak. Banyak riwayat yang lain. Jadi menyebabkan Ibnul Jazari ni bentuk bacaan dia banyak. Bukan satu wajah je. Contoh, sebab ni kita tak jumpa lah, nanti kita akan jumpa mat jaiz munfasil kan. Contohnya kalau mat jaiz munfasil pada Syatibi, Syatibi dia baca dengan 4 dan juga 5 harakat. Ini mat jaiz pada tarik Syatibi. Itu yang biasa kita amalkan kat Malaysia, baca 4 harakat, 5 harakat. Tetapi melalui tarik Ibnul Jazari ni, disebabkan dia ada jalan jalur-jalur yang banyak ni, wajah bacaan dia pada mat jaiz munfasil, dia ada wajah 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat dan juga 5 harakat. Banyak wajah bacaan dia. So dia membezakan situ antara Syatibi dan juga Ibnu Jazari. Itu pada satu contoh lah. Sebab Jazari ni satu jalur je, Syatibi satu jalur, Ibnu Jazari ni dia banyak, dia ambil jalur-jalur yang lain, menyebabkan wajah bacaan dia tu jadi banyak. Kita akan jumpa lah nanti. Dan Ibnu Jazari ni dia ada matan dia sendiri, disebut sebagai Thayyibatun Nashr. Nanti kita akan jumpa selepas ini. So kita nampak ada kerangka dia, yang Syatibi begini, yang Jazari begini. So ada beza lah. Sebab apa banyak? Sebab dia banyak lagi riwayat-riwayat dia yang lain. So bukan senang lah disiplin ilmu tu disusun oleh ulama. Dan ilmu bacaan Quran ni, dia ilmu yang kita tak boleh semua benda kita nak tulis. Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan, bagaimana kita nak tulis ada wajah imalah, ada wajah raun. Hanya kita boleh tulis je imalah, macam Bismillahirrahmanirrahim kan. Kita sebut je nama istilah di imalah. Tapi bunyi dia macam mana? Sebab dia melibatkan bunyi. Dia tidak boleh dizahirkan dengan tulisan. Ada baca Bismillahirrahmanirrahim, majreha, kan bunyi dia dekat-dekat. Dia ada beza-beza. Sebab disiplin ilmu bacaan ni dia perlukan kepada talaqi dan juga musyafah. Jumpa tok guru baca, tok guru punya bentuk bacaan macam itulah bunyi dia. Kalau kita nak belajar ikhfa, idgham, macam banyak iqlab bunyi kan. Mim ba, mulut rapat ke tak rapat, ulama kata buka sikit, ada kata rapat kan. So berdasarkan kepada sanad bacaan yang diambil. Begitulah ulama-ulama ni memelihara bentuk bacaan tu, dan bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Bila nak ambil bacaan tu, dia perlukan kepada sanad, tengok tok guru, perangai, beberapa jalur, betul diterima baru diterima pakai. Itu dari sudut bacaan dia. Okey, kita ambil bacaan Hafs an Asim.
Ini bacaan kita yang biasalah. Sekarang ni kita dah tahu, nampak Asim, Syatibi tu jalur dia, ada Jazari. Hafs ni perawi yang kedua bagi Imam Asim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, habis dua orang perawi kepada Imam Asim. So yang pertama Syu'bah, yang kedua ialah Hafs. Cuma pada perkataan al-ladzi ni, siratal ladzi, kita berhati-hatilah. Al-ladzi ni bunyi dia lembut. Zal ni dia lidah kena ada antara dua gigi. Tu yang ulama sebutkan. Siratal ladzi, zal dia 3 huruf. Tha, zal dan juga za. So huruf zal ni lidah kena ada antara dua gigi, dia bunyi lembut. Siratal ladzi. Kalau orang tengok pada depan, kalau kita talaki dengan guru, talaki musyabbah, guru dia akan tengok nampak tak lidah dia. Kalau kita baca siratal ladzina, kan tak nampak lidah kan. Siratal ladzina tak tepatlah. Dia kalau yang tepat tu bunyi lemak sikit bila kita letak antara dua, gitu kan. Siratal ladzi dengan lazi beza. Ladzi dia bunyi dia lemak sikit. Tu makhraj dia yang tepat. Tu antara dua kena berhati-hati kat situ. Okey, habis kita imam yang kelima, kita masuk imam yang keenam, Hamzah. Yang keenam ialah imam qiraat, nama dia Hamzah. Perawi dia yang pertama ialah Khalaf. Hamzah ni dia imam qiraat di Kufah juga. Disebut sebagai Hamzah Az-Zayyad. Dan Imam Hamzah ni imam yang keenam. Dia Imam Hamzah ni salah satu imam yang bentuk bacaan dia panjang-panjang. Dia kalau mat tu semua dia baca dengan istilah dalam bacaan qiraat ni sebut sebagai isba'. Semua dia baca 6 harakat. Tu bagi Imam Hamzah. Okey, kita tengok Imam Hamzah ni apa khilaf dia. Yang pertama pada perkataan Malik ni. Malik ni Imam Hamzah dia mengajar perawi dia yang pertama bila Khalaf ni, dia baca dengan hazaf alif dengan pendek. Dia baca dengan Maliki Yaumiddin. Pendek, Maliki Yaumiddin. Itu yang pertama. Dalil dia wa Maliki Yaumiddin rawihi Nasirun. So Al-Baqun, dia termasuk kepada Al-Baqun yang membaca dengan hasful alif. Dia buang alif iaitu pada Malik tu dengan pendek. Yang kedua pada perkataan as-sirat dan juga sirat, pada huruf sad ini. Pada huruf sad ini dia membaca dengan ismam huruf zai. Okey kan, lebih laluan tu tak azan.
La ilaha illallah. Alhamdulillah. Muslimin muslimat ni kasih sekalian, kita ambil sikit, kita ambil satu je, satu lagi bacaan ni, itu khalaf an Hamzah, itu bacaan yang terakhir. So khalaf ni dia baca macam mana? Dia baca pada Malik tu dengan pendek, Malik Hamidin. Kedua, pada bacaan Sirat dia baca dengan Ishmam. Ishmam ni baca macam mana? Ishmam ni maksudnya memuncungkan mulut, muncungkan mulut. Kemudian dia ishmam dengan huruf zai. Biasa bacaan kita Hafs dia la ta'manuna, di situ. Tapi bagi Khalaf ni dibaca ishmam zai. Sad tu baca dengan ishmam tapi huruf zai. Ihdinaz zirat. Ihdinaz zai tu dia ishmam huruf zai. Huruf zai itu diishmamkan. Zai, ihdinaz zi. Kalau biasa ihdinaz zirat, kalau zai, kalau tanpa dengan ishmam, ihdinaz zirat, zirat. Tapi bila kita ishmam muncungkan, dia akan jadi ihdinaz zirat, zirat. Bunyi dia seperti bunyi huruf za. Sebenarnya huruf zai, tetapi zai yang dimuncungkan. Jadi ihdina zirat. Kalau tak muncul, ihdina zirat. Zirat salah. Itu adalah bacaan yang disebut sebagai bacaan syazah, bacaan yang tertolak. Yang betul ihdina zirat. Bunyi za. Tapi kalau kita tengok, perlukan kepada talaki musyabah, kita tengok mulut dia mau muncung. Bila muncung dia baca dengan ishmam. Huruf zai yang diishmamkan. Bunyi dia seperti huruf za. Itu pada sirat. Ihdina zirat dan juga ziratul ladzim. Itu yang kedua dan ketiga. Kemudian pada alaihim Imam Hamzah ni dibaca dengan alaihum. Dia tak baca alaihim, dia baca dengan alaihum. So ada beberapa tempat sini alaihum. Sini dia baca dengan alaihum. Ini dibaca ihdina zirat. Zirat. So ada tiga benda besar ni. Malik ni pendek, zirat dan juga
Zirat, az-zirat dan zirat dengan zai yang diismamkan, dan juga dia baca dengan ketiga alaihum. Itu bacaan bagi hamzah. Yang susah dia dekat zirat tu lah. Kita tak biasa sebut. Ihdinas ziratal mustaqim. Mulut kena muncung. Ihdinas ziratal mustaqim. Ziratal ladzi muncung. Ziratal ladzina ziratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Dia bukan alaihim. Dua-dua tempat dibaca dengan alaihum. Ketika waqaf ataupun ketika wasal. Imam Asy-Syatibi menyebutkan alaihim ilaihim hamzatun waladaihimu jami'an bi dhammil ha'i waqfan wa mausila. So hamzah dibaca dengan alaihum. Waqaf ke wasal bagi bacaan alaihim dibaca dengan alaihum. So kita ambil bacaan khalaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Muncung sikit. Dia zai, huruf zai yang kita muncungkan ke atas. Mulut tu kena muncung. Dia kena ismam. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Dia muncung. Kalau kita biasa ihdinas sirata, itu zai, dia tak muncung. Bila dia muncung bunyi dia tebal sikit. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sekali lagi ya. Ismamkan, muncungkan dan juga alaihum. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, habis ya. Habis itu bacaan khalafan an hamzah. InsyaAllah kita berhenti pada khalafan an hamzah. Kemudian selepas ini kita akan ada bacaan khalat juga. Cuma sini mungkin kita kena berlatih lagi sini. Pada buatan yang ismam ni agak susah sikit. Alaihum ni kena ubah pada alaihum. Pada alaihim kepada alaihum. Bacaan antara bacaan-bacaan yang susah sikit adalah bacaan hamzah. Hamzah ni dia banyak berubah, kemudian dia ada banyak saktah juga. Berhenti qul a'u, dia ada banyak bentuk saktah. InsyaAllah nanti kita sambung pada pengajian kita akan datang. Kita akan ambil bacaan khalat, kemudian bacaan Al-Kisai, Imam Kisai, untuk kita habiskan qiraat yang 7 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.